Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Saudara pengacara majlis, yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar, Menteri Besar Terengganu, sebelah saya aja. Panel seterusnya, yang bahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima DPR Haji Anwar Musa selaku Presiden Muafakat Nasional, ahli-ahli yang berhormat yang saya tak sempat nak sebutnya nama hanya satu persatu, seluruh ahli jawatan kuasa wacana pada petang ini, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada petang ini. Saya tak nak membuang masa ni, terus kepada wacana kita pada petang ini yang bertajuk Islamofobia dan membina Malaysia sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kat universiti ni, kat Uniza ni, saya mengajar falsafah. Maknanya bila kita sebut falsafah ni dalam bahasa Inggeris disebut sebagai filosofi. Dalam akar katanya daripada filosofia, ya, maknanya lebih kurang cinta kepada kebenaran. Makna falsafah begitu, cinta kepada ilmu, cinta kepada kebenaran. Asas ilmu ini dia mesti benar, dia tak boleh mohong. Itu nak mula mukadimah tu. Asas ilmu tu dia mesti benar. Baru senang kita nak kaji, baru senang kita nak gali, dan seterusnya kita kaji sampailah kita dapat jawapannya. Jadi asas kepada tunjang pada ilmu itu benar. Sebab itu ilmu falsafah ni kita kena bercakap perkara yang benar. Sama juga agama Islam. Asas agama Islam tu benar. Bukan? Kalaulah Islam ni tak benar, difobiakan, ditakut-takutkan, pertamanya yang tak akan masuk Islam, saya lah. Kena mukadimah begitu. Saya tak akan masuk Islam kalau Islam itu agama yang ditakut-takutkan kepada kita. Agama yang dimomok-momokkan, ya, sebagai agama yang bersifat pengganas, ya, bersifat suka meruntuhkan rumah ibadat orang bukan Islam. Ini ada juga mangkuk-mangkuk yang bercakap macam ni, bukan? Ya, mengatakan, ya, apabila Islam memerintah ataupun disebut sebagai gelombang hijau memerintah, contohnya lah kan, ya, rumah ibadat orang bukan Islam akan dirobohkan. Saudara-saudari, saya nak beginilah, ini bentuk-bentuk perkara yang diwar-warkan untuk orang takut dengan Islam, untuk orang fobia dengan Islam. Saudara, selalu orang membawa contoh Kelantan, Terengganu, terutamanya Kelantan lah. Ini bukan nak cakap panjang ni, nak sebutnya berkaitan dengan tajuk Islamofobia ni. Tuan-tuan jangan pergi jauh, pergi ke Kuala Lumpur tu, pergi tengok Batu Cave tu. Batu Cave itu tanah pelancongan itu, tanah kerajaan. Tuan-tuan pergi tengok di situ berapa banyak kerajaan Malaysia bantu kepada bukan saja rumah ibadat itu, seluruh rumah ibadat di seluruh negara. Kuil-kuil Hindu saya nak sebut ni, kebanyakannya berada di tanah kerajaan. Saya nak sebut tuan-tuan ni, betapa baiknya orang Melayu ni. Ini mukadimah Cina ni lain sikit tuan-tuan ni kan. Saya kena sebut ni, kan, apa tu? Bila saya sebut, orang kata saya lebih Melayu pada Melayu, tapi saya kena sebut begini sebab saya duk kaji benda ni. Saudara boleh tengok rumah ibadat, terutamanya rumah ibadat orang India lah, kuil-kuil Hindu, kebanyakannya berada di tanah-tanah kerajaan. Tuan-tuan pergi perhatikan, pergi kira tengok. Kalau bawa contoh Kelantan, Terengganu dah biasa sangat, terutama Kelantan kan. Tapi saya bawa sebab saya berasal pada negeri Perak, duduk lama di Selangor dan di Kuala Lumpur, kan? Tuan-tuan pergi tengok mana ada kerajaan ataupun negara di dunia ini
rumah ibadat disara oleh kerajaan, dibantu oleh kerajaan. Di India, tuan-tuan pergi tengok, rumah ibadat mereka kena buat sendiri, kerajaan tak bantu. Tetapi bila tiba dalam keadaan negara kita ini, dalam keadaan toleransi yang begitu tinggi, kita dimomok-momokkan. Jika Islam memerintah, jika contohnya gelombang ini memerintah dan sebagainya, rumah ibadat akan dirobohkan dan sebagainya. Yang peliknya kenyataan sebegini dibenarkan. Dan lebih menyedihkan lagi, apabila ada pemimpin kita yang bercakap baru-baru ini, dia mengatakan peristiwa 13 Mei sudah menghampiri sekali lagi. Boleh ke saya cakap sikit ni, tuan-tuan ni? Saya ni pelajar sains politik ni, nak sebut je. Tuan-tuan je panggil saya ustaz, tak apalah. Bukan? Saya nak sebutkan, saya mengkaji peristiwa 12 Mei ni, ini antara syarat bila kita mengaji politik ni. Tan Sri Anwar Musa lagi berani disebut nama-nama sekali, tapi saya tak pernah berani Tan Sri. Gitu kan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peristiwa 13 Mei ini berlaku disebabkan oleh provokasi. Kalau tuan-tuan tidak berarak di Kuala Lumpur ketika itu, saya tidak fikir orang yang beragama Islam ini akan bertindak sedemikian. Dengan Islam yang kita fahami sekarang ini, saya tidak fikir kita akan buat tindakan sedemikian. Tetapi keluar juga kenyataan sebegini. Dalam keadaan kita nak membincangkan tajuk Malaysia sejahtera ni dan kaitkan dengan Islamofobia. Itu sebagai satu mukadimah. Jadi untuk seterusnya saya nak pergi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar lah. Nak tak nak kita tak boleh elak daripada memperkatakan isu-isu semasa sebegini. Sebab kita merasakan satu ketidakadilan. Orang lain boleh bercakap, bila tiba kat sebelah ini pula tak boleh. Mana boleh macam tu? Keadilan mesti diberikan. Bila kita bincang wacana sebegini, keadilan mesti diberikan, tak kiralah pihak yang mana sekalipun. Baik. Kita pergi kepada Datuk Seri. Kalau boleh Datuk Seri, kita melihat keadaan negara kita hari ini. Dan kita bercakap tentang Islamofobia dan juga dalam membina Malaysia sejahtera. Kalaulah daripada sejak merdeka sampai ke hari ini, Islamofobia itu, fobia dengan Islam ini, Islam yang selalu dimomok-momokkan dengan perkara-perkara tak elok dan sebagainya. Saya tidak fikirlah kalau Islamofobia ini boleh terus dicanangkan. Saya tidak nampak kita akan berada dalam keadaan kita pada hari ini. Betul tak tuan-tuan? Yang kita nampak hari ini, orang bukan Islam boleh hidup senang lenang dalam sebuah negara Islam, tetapi orang Islam tidak pernah senang lenang hidupnya dalam sebuah negara bukan Islam. Nanti kita bawa contoh yang lebih lanjut nanti. Saya nak tanya kepada Datuk, kenapa dan mengapa Islamofobia hari ini dicanangkan sedemikian rupa? Hakikat sebenarnya Islam tidak sebegitu. Supaya kita boleh bertitik tolak pada situ, dan kita pergi selepas itu bagaimana kita nak meneruskan perbincangan kita. Datuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Terima kasih kepada moderator. Saya kecut perut dah tengok duduk sebelah ni. Dia punya ucapan aluan tu semacam je. Ini bukan demonstrasi sini . Yang saya hormati kekanda saya yang bahagia Tan Sri Anwar Musa, pengerusi Muafakat Nasional, dan seluruh rakan-rakan yang hadir pada petang yang berbahagia ini. Persoalan yang dibangkitkan oleh Profesor Ridwanti adalah satu persoalan yang real, yang sedang kita hadap. Suka atau tidak suka, ianya adalah satu persoalan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Kalau bercakap tentang Islamofobia,
ini root word dulu, Islamofobia. Fobia ni adalah sebenarnya suatu perkara yang ditakuti. Asas dia, asas fobia ini adalah perkara yang ditakuti. Macam-macam. Sehingga di American Psychiatric Association dia mengklasifikasikan fobia-fobia yang dialami oleh manusia. Ada klaustrofobik, fobia juga, fobia duduk tempat sempit. Ada aerofobia ni takut naik kapal terbang. Semua ni adalah penyakit-penyakit individu-individu yang tak sama di antara A dan B. Ada astrofobik, naik tempat tinggi dia gayat. Ini pun satu penyakit yang tak sama setiap orang. Ada zoofobia, pun ada, takut binatang. Tengok haiwan yang bergerak takut. Ada, kita mungkin tak, tapi ada orang lain yang takut. Semua ini adalah penyakit individu. Tak sama, ada orang berhadapan dengan sakit ini, ada orang tak berhadapan dengan sakit ini. Tetapi Islamofobia adalah suatu keadaan di mana dipaksakan ke atas kita. Bagaimana paksa? Ianya telah diinstitusikan. Maknanya apa? Maknanya Islamofobia ini timbul akibat daripada ada pihak-pihak tertentu yang tidak puas hati dengan Islam dan cara hidup Islam, menakut-nakutkan orang dengan cara hidup Islam dan Islam itu sendiri. Itulah Islamofobia. Dan ianya bukan dilakukan oleh individu-individu. Satu gerakan yang begitu tersusun di peringkat antarabangsa, sedar atau tidak sedar, telah berjalan sejak sekian lama. Pada zaman Nabi-Nabi dahulu, dalam konteks zaman Nabi-Nabi, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baru lepas Ma'ah Hijrah, pun ada Islamofobia yang menjadi antitesis kepada kehidupan beragama yang dibawa oleh umat Islam. Maka persoalan kita ialah, kenapa ada pihak yang menakut-nakutkan ini, yang menanamkan, yang membuat gerakan, yang menjalankan usaha untuk menakut-nakutkan orang dengan kehidupan beragama orang Islam. Tentu ada sebab dia. Inilah yang sedang kita hadapi dan kita lah kena lawan sekarang ini. Dan nak lawan Islamofobia ini, dia tak boleh kerajaan saja yang melawan, tak boleh NGO saja yang lawan, tapi seluruh anggota masyarakat, termasuklah individu-individu, kena bekerjasama dan berusaha. Ianya telah diinstitusikan sebagai suatu serangan. Kerana apa? Kerana pihak-pihak yang pelbagai yang ada di atas dunia ini, mereka dengki dengan cara hidup kita, cara hidup Islam yang ingin diamalkan oleh orang-orang Islam. Kerana apa? Kerana kita semua faham bahawa Islam adalah satu cara hidup di mana ada kumpulan yang lain di luar daripada itu tidak menganggap agama ini sebagai satu cara hidup. Bila dilihat cara hidup Islam ini tertibnya, ideally sangat baik, maka mereka merasakan ini tidak patut berlaku atas sebab-sebab yang panjang yang untuk kita bahas. Dalam suasana yang disebut oleh Profesor Ridwan tadi, negara kita yang begitu rencam demografinya dalam negara kita ini pelbagai, tetapi telah diletakkan asas dalam perlembagaan agama persekutuan apa dia, dengan tidak menafikan agama-agama lain dalam negara kita ini. Itu sudah jelas bahawa kita tidak memaksa mana-mana pihak yang lain untuk mengamalkan agama yang tidak mereka ingin amalkan.
Tapi hendaklah mengikut asas perlembagaan bahawa negara kita ini foundationnya begitu. Maka jika ada pihak-pihak yang lain daripada agama, daripada orang Melayu yang menjadi asas kepada, yang menjadi core yang membentuk negara Malaysia ini, nak bawa cara lain, inilah puncanya. Nak bawa ke lain. Itu tidak lagi kita bahas konsep-konsep yang lebih kompleks seperti Malaysia dan sebagainya. Kita pergi negara-negara lain atas dunia ini pun, mereka ada asal peribumi penduduk dia. Sabah Sarawak, dia ada asal peribumi menjadi penduduk dia. Negara Semenanjung, sebelah Semenanjung, ada asal dia. Bila digabungkan dengan Sabah dan Sarawak menjadi suatu persekutuan yang dinamakan Malaysia, itulah yang membentuk negara kita. Kalau ada orang nak bawa cara lain, dia akan mengocak keharmonian dan kesejahteraan yang sedia ada. Itu sebagai asas dulu, Prof. Terima kasih, Datuk Seri. Kita pergi selanjutnya. Saya suka je bila Datuk Seri sebutkan tentang asal-usul, sejarah dan sebagainya. Sebab sekarang ni orang cuba nak melupakan, memadamkan sejarah ni. Kalau tuan-tuan tengok sebelum terbentuknya tanah Melayu ini, dunia memahami bahawa ini kepulauan Melayu. Maknanya nama bangsa Melayu itu membentuk negara dia. Sebab itu lepas itu namanya tanah Melayu. Dengan sebab itu apabila Tun Mahathir mengatakan negara ini asal usulnya bersifat homogeneous, memang itu sifat negara di seluruh dunia. Bangsa Cina Allah jadikan, maka kekal namanya sebagai negara Cina. Bangsa Arab, nama-nama negara Arab. Bukan? Nama India, bangsa India membentuk negara India. Bangsa Siam membentuk negara Siam. Jadi bila adanya sesuatu keistimewaan, contohnya agama Islam sebagai agama persekutuan, contoh bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, itu hak mereka. Sebab itu bila kita melihat sesuatu perkara, apabila kita bercakap tentang hak, mereka membahaskan soal keadilan. Bila sebut soal keadilan, mereka bercakap soal fair and square. Sedangkan kita bercakap soal hak, meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak. Oleh kerana perkara ini tidak difahami, maka mereka menggunakan cara lain. Caranya dengan memomokkan Islam, memberikan gambaran yang negatif terhadap agama kita. Saya tak boleh terima perkara ini, tuan-tuan dan sekalian. Selaku seorang yang memeluk agama Islam dan duduk pula di kampung orang Melayu hampir 100%. Sebab itu saya cakap Melayu kadang-kadang lebih baik daripada orang Melayu. Bapa saya jadi kaya raya duduk dalam kampung Melayu ni. Orang Melayu tak ganggu pun dia. Sebab orang Melayu faham mengamalkan Islam. Dia tak kacau hak orang lain. Bukan saja boleh meniaga situ, dia boleh ternak pula, buka kandang babi kat situ juga. Tuan-tuan nak bagi tahu tu. Dia ternak orang Melayu tak kacau pun, walaupun babi itu orang Melayu melihat seolah-olah babi itu bukan kejadian Allah. Cerita orang Melayu tak boleh tengok babi ni, tengok cium bau ni tak boleh. Dia anggap seolah babi ni bukan kejadian Tuhan. Gitu. Sampai begitu. Tapi bila bapa saya bela, dia relax je tengok tu. Nak bagi tahu tuan-tuan ni. Itu sebab bila saya memuji sifat orang Melayu ni, bukan tak, tuan-tuan tak perlu, jangan label saya lebih Melayu pada Melayu. Sebab saya memahami hati budi Melayu, mereka faham Islam ini. Sebab itu saya selalu berpesan kepada mereka ini yang tidak faham sejarah ini. Kalau Melayu itu masih beragama bukan Islam lagi, saya tidak fikir negara kita akan menjadi rencam sebegini. Kerana Islamlah yang telah melembutkan hati-hati Melayu untuk menerima tetamu yang datang pada luar.
Tuan-tuan, saya kena sebut perkara ini. Dan lebih beruntung lagi punya baiknya bangsa ini, dia tak mengambil sikap untuk mengasimilasikan, jadikan tetamu tu sebagai orang Melayu, sebagaimana negara-negara lain. Negara Siam dihuni didatangi oleh orang Cina, Cina jadi orang Siam. Di negara Indonesia, ini cakap jadi panjang ni. Tu saya dah cakap dengan Prof Ya, jangan panggil saya jadi moderator. Sebab kita jenis kaki bercakap juga. Di Indonesia didatangi oleh orang Cina juga. Cina diasimilasikan. Tuan-tuan pergi ke Indonesia, tuan-tuan tak boleh beza mana orang Indonesia, mana orang Cina. Tapi bila saya marah tu, bila datang ke Malaysia, berpuluh tahun sampai kita merdeka, lebih pada 60 tahun, ada di kalangan kita lagi tak boleh berbahasa Melayu dengan baik. Dan hari ini sudahlah dia tidak menyambut agenda nasional ini. Dia memomokkan Islam yang menjadi kumpulan Islam yang menjadi musuh kepada mereka. Ini kita tidak boleh biarkan. Minta maaf lah. Saya sesiapa saja nak memomokkan agama kita ini dengan perkara-perkara yang tidak baik, negatif, kita akan lawan dan tentang habis-habisan. Sebab itu bukan sumber asal agama kita. Yang kita nampak, Datuk Tan Sri, pergilah ke mana-mana pun. Ya, tuan-tuan boleh tengok di India. Ya, amankah umat Islam tinggal di sana? Ketika Islam memerintah hampir 1000 tahun di India, aman orang India yang bukan Islam di sana. Tetapi apabila orang Islam diperintah sembelih lembu nak buat korban pun tak boleh. Akhirnya yang terkorban orang yang nak buat korban tu. Jadi Datuk Seri, Tan Sri, bagaimana kita nak kita ni nak menghadapi serangan sebegini? Patutkah kita berdiam diri tengok saja, dan bila kita lawan balik mereka mengatakan kita ni ekstrim, ya, mereka melabelkan lagi, ya, kita ni Talib, itu perkataan tu, Taliban lagi, bukan? Dilabelkan kita dengan label-label yang sedemikian. Tan Sri, saya nak Tan Sri kongsikan dengan mereka yang hadir, tetamu kita yang hadir pada pagi ini, apa tindakan kita apabila orang memomokkan, fobiakan agama kita ini dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, sedangkan mereka tahu sifat Islam bukan sebegitu. Tan Sri, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya direct to the point. Terima kasih banyak kerana beri peluang untuk berwacana satu tajuk yang sangat penting dan juga sangat relevan. Islamofobia dari segi istilahnya sebenarnya mula muncul sejak pada tahun awal 80-an, dan dia memuncak di peringkat antarabangsa, terutama sekali selepas berlakunya peristiwa serangan kapal terbang 11 September 2001 di Amerika Syarikat. Dan sejak daripada itu, istilah Islamofobia menjadi satu perkara yang banyak diperbincangkan. Pada masa yang sama, berlaku satu situasi di mana terdapat pergerakan orang-orang Islam masuk ke Eropah dengan jumlah yang besar, dan terdapat tanda-tanda kehidupan cara orang Islam mula visible dalam kehidupan masyarakat Eropah. Sebab itu dalam tahun 2001, European Union telah menganjurkan beberapa forum dan juga membentangkan beberapa laporan. Antaranya ialah yang dikemukakan oleh European Monitoring Center on Racism and Xenophobia.
Berikutan dengan itu ada satu forum antarabangsa yang dinamakan Stockholm International Forum on Combating Intolerance. Dalam forum yang dianjurkan oleh Kesatuan Eropah ini telah dibuat satu deklarasi yang menyatakan xenofobia, selain pada xenofobia dan beberapa fobia termasuk rasism, diskriminasi, maka Islamofobia itu juga sebenarnya sesuatu yang bercanggah dengan nilai kehidupan manusia. Ini Eropah yang buat ni. Eropah sendiri menyatakan Islamofobia sebagai sesuatu yang melanggar nilai-nilai asas manusia. Apa yang dimaksudkan dengan Islamofobia itu? Yang dimaksudkan dengan Islamofobia itu ialah suatu rasa takut. Dia bermula dengan rasa takut dan benci. Dia kena ada perkataan benci. Rasa takut dan benci terhadap Islam dan akhirnya lalu membawa kepada tidak suka kepada orang Islam. Dia ada element of hate dalam konotasi istilah Islamofobia. Dan ini kalau kita perhatikan berlaku banyak sebab. Banyak sebab ianya berlaku. Tetapi kewujudannya amat berbeza dengan kewujudan Islam itu sendiri. Ada satu gap. Sedangkan Islam itu didatangkan sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad membawa Islam untuk rahmat bagi seluruh alam. Tapi persepsi yang dibawa di bawah ideologi Islamofobia adalah opposite. Tidak dilihat Islam sebagai membawa rahmat, tetapi Islam sebagai sesuatu yang ditakuti dan dibenci dan seterusnya membenci kepada orang Islam dan apa-apa yang dikaitkan dengan Islam. Kenapa ini berlaku? Kenapa ini berlaku? Juga ada 2-3 sebab. Antaranya ialah kerana ada suatu kebimbangan apabila berlaku apa yang disebut sebagai the rising tide of Islam. Kebangkitan semula Islam yang menyebabkan kenangan-kenangan sejarah bagi sesetengah pihak, termasuk apa yang terjadi selepas Perang Salib, lalu digambarkan dengan unsur-unsur negatif. The rising tide of Islam yang sepatutnya membawa rahmatan lil alamin, tetapi digambarkan oleh sebenarnya orang yang sememangnya memusuhi Islam, lalu dibawa suatu persepsi yang bertentangan dengan apa Islam yang sebenarnya. Kedua, ia menjadi lebih terkedepan kerana kelemahan orang Islam sendiri, termasuk mereka-mereka yang tidak berpegang kepada ajaran Islam yang sebenarnya atas sebab yang berbagai-bagai melakukan sesuatu yang membawa imej yang buruk terhadap Islam. Dan sebab yang ketiga, kelemahan orang Islam. Ini yang paling lebih dahsyat sekali. Orang Islam sendiri yang memburuk-burukkan Islam bagi tujuan-tujuan yang lain. Jadi berlaku Islamofobia itu ada faktor sejarah,
ada faktor peristiwa-peristiwa yang pihak bukan Islam merasa mereka diancam, tetapi tidak kurang juga tumbuh dan berkembang. Islamofobia itu adalah kerana orang-orang Islam sendiri diserang oleh penyakit. Dianya Islam, dia tidak yakin pada Islam. Dianya Islam, dia tidak mahu nak melaksanakan Islam. Dianya Islam, tapi sebenarnya dia menolak Islam. Dan apabila itu terjadi, yang bukan Islam kata, macam mana kami tak takut dengan Islam? Orang Islam sendiri pun menghina Islam. Jadi gabungan daripada perkara-perkara ini dalam konteks negara kita. Dalam konteks negara kita, ada pihak yang mengimport nilai-nilai yang cuba nak menggambarkan Islam dalam bentuk yang negatif. Di sini sebenarnya terletak cabaran kepada kita orang Islam. Siapa nak memperbetulkan ini? Mereka-mereka yang membawa elemen-elemen Islamofobia itu sebenarnya ada niat-niat mereka yang tersendiri. Mereka ada niat, mereka ada tujuan. Walhal, saya setuju dengan Profesor Ridwan kata tadi. Pada saya yakin kalau tidak kerana negara ini, negara yang didiami oleh orang Islam, orang bukan Islam tak boleh jadi rakyat dalam negara kita. Perhatikan negara-negara lain. Negara-negara lain yang bukan negara Islam, mudahkah orang luar datang nak diterima oleh orang Islam sebagai rakyat, nak berkongsi negara, sukar. Tapi kenapa di Malaysia mudah sahaja orang bukan Islam, ada Buddha, ada Hindu, berbagai-bagai agama, kenapa mudah sekali diterima dan dipersetujui oleh raja-raja Melayu dan rakyat di kalangan orang Melayu dan Islam untuk mereka juga dijadikan sama taraf, semua sekali menjadi rakyat? Ialah kerana raja kita itu Islam, kerana rakyat waktu itu Islam. Kenapa tu? Kerana orang Islam dah diajar, dah dilatih dah, supaya tidak ada sentimen perkauman. Ini saya ulang berkali-kali dalam banyak ceramah-ceramah saya. Saya yakin orang dia cuba nak gambarkan Islam itu sebagai punca rasism, punca perkauman. Tapi sebenarnya dia opposite. Kerana kita Islam lah, kita tidak mungkin kalau pegang pada Islam, kita tidak ada perkauman. Sebab Islam faham kaum-kaum itu fitrah manusia. Pergi ke benua Cina, rupanya sekian, lebih kurang macam rupa Profesor Ridwanti ni. Ini bukan rupa asal kawasan sini ni. Kulitnya warna kuning langsat, matanya yang sepet-sepet, dengan bahasa yang tersendiri. Dah boleh tahu dah lebih kurang. Ini asal usulnya dijadikan Allah di satu corok dalam muka bumi ini di benua Cina. Kalau datang yang lain pula yang hitam sikit dan sebagainya, kita tahu lebih kurang dia datang daripada India. Datang seorang lagi hitam juga, kita tahu hitam ini bukan hitam daripada India, hitam ini daripada Afrika, walaupun hitam juga tak serupa. Kalau kulit macam kita ni Nusantara, ini fitrah, kejayaan, kebesaran Allah menjadikan manusia tu bersuku-suku, berkaum-kaum. Tak ada ayat dalam Quran suruh bergaduh kerana perkauman atau bahasa atau budaya. Malah Nabi melarang. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan pada kalangan aku orang menyeru atas nama perkauman. Laisa minna man qatala ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Jelas dalam Quran. Malah khutbah Nabi yang terakhir pun Nabi kata tidak ada kelebihan orang Arab atas orang Ajam.
dan tidak ada lebihnya orang Ajam atas orang Arab. Maknanya soal perkauman bukan menjadi isu. Jadi kenapa dalam Islamofobia ini cuba digambarkan Islam itu mengancam kehidupan orang lain? Kerana ada niat-niat orang yang menggerakkan sedemikian. Satu daripadanya ialah pertama, memang daripada azali lagi mereka memang memusuhi Islam. Root mereka ialah apa? Termasuklah Zionisme. Zionisme bukan agama, tapi pahaman yang ekstrim yang menanam kebencian. Dan gerakan Zionis dalam dunia ini mempunyai rangkaian yang cukup luas. Malah Zionisme telah menguasai politik di sesetengah negara. Itu root yang menyuburkan Islamofobia. Selain daripada itu, ada lagi gerakan-gerakan yang lain yang menggunakan peluang untuk nak melemahkan Islam. Jadi ini bukan ceramah, ini wacana. Jadi tak boleh panjang sangat pusingan pertama. Jadi saya nak ringkaskan, Islamofobia bukan benda terjadi secara fitrah, bukan terjadi secara kebetulan. Dia adalah satu pembudayaan dibuat oleh orang-orang yang berpentingan dan mempunyai niat dan nawaitu yang tertentu. Ia subur, pertama, memang orang yang asal lagi nak memusuhi Islam, tetapi dia menjadi lebih mudah tumbuh, bersemarak apabila ada kalangan orang Islam sendiri yang menimbulkan suasana menakut-nakutkan. Benda ni tidak pelik, tuan-tuan dengar dah. Sekarang ni dah lazim dah. Menghina. Pemimpin tinggi sekalipun menghina. Oh, kalau masuk PAS, pakai serban besar, pakai jubah. Menghina ulama. Menonggang agama. Diguna istilah menonggang agama. Tak apa maksudnya menonggang agama. Istilah-istilah ini digunakan untuk menghina gerakan Islam. Untuk menghina orang yang nak menjunjung Islam. Untuk menimbulkan rasa takut dan akhirnya menanam kebencian kepada apa-apa yang dikaitkan dengan Islam. Cukup dulu tak? Sila. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Saya teringat lagi Tan Sri ketika Qatar dipilih menjadi tuan rumah bola sepak Piala Dunia November 2022 tahun lepas. Apabila negara Islam dipilih, tuan-tuan perhatikan, seluruh dunia ketika itu nak pulau kejohanan bola sepak tu. Sebab mereka gambarkan Islam ni, tanah Arab ni, sebagai sebuah negara penggana dan sebagainya. Dan tuan-tuan nampak tu, hebatnya pemimpin Qatar ni. Dan kalau tuan-tuan tengok majlis perasmian dia, saya tak fikir kalau Malaysia dipilih menjadi tuan rumah bola sepak Piala Dunia, kita berani buat macam Qatar. Pembukaan dia mula-mula sekali, ayat Quran yang dibaca, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini pembukaan Piala Dunia bola sepak ni. Agak-agak kita berani dah buat macam tu. Bukan? Ayat Quran dia bawa, Allah mengatakan, aku jadikan kamu berbilang bangsa itu untuk kamu saling kenal, mengenal antara satu sama lain. Dulu orang bila pilih saja kata persepsi terhadap Islam, macam-macam dia kata, dia nak pulau dan sebagainya. Bila mereka datang, orang Islam sambut dengan begitu baik, akhirnya beribu-ribu orang masuk Islam. Itulah kejohanan bola sepak yang paling baik diadakan sepanjang ia diadakan sebelum-sebelum ni. Nak ceritanya tuan-tuan dan puan sekalian, kalaulah Islam ini ganas, Islam ni kasar dan sebagainya, mana mungkin orang datang berduyun-duyun ke Qatar itu, tengok bola sepak pertandingan yang paling aman sekali, dan di negara luar pun dipancarkan. Selepas itu tuan-tuan tengok tak ada pergaduhan. Mereka yang balik ni pula pergi ke masjid-masjid nak tahu sebenarnya apa di Islam hasil daripada kejohanan bola sepak Piala Dunia di Qatar. Yang kita sedihnya
bila Tan Sri sebutkan tadi, bila ada orang Islam yang menambah, yang menjadi Sikitol dan Mandalia. Ini Datuk Seri kena jawab. Sepatutnya Islamofobia ni biarlah orang yang fobia, yang bukan Islam saja yang bercakap tentang perkara ini. Kita orang Islam menjadi tanggungjawab untuk pertahankan, supaya bila orang bercakap tentang fobia tentang Islam, takut dengan Islam, momokkan Islam, kita menjadi orang yang akan mempertahankan, lawan balik, bagi tahu perkara ni tak betul dan sebagainya. Malang ni di negara kita. Apabila seorang pemimpin mereka berkata apabila Islam memerintah, kuil-kuil rumah ibadat orang bukan Islam akan dirobohkan. Kita nak satu saja, tegur aja dia. Bahawa kamu cakap tu tak betul. Nah, ini jadi ahli panel ketiga pula. Saya tak nak Datuk Seri kalau boleh lah kan. Datuk Seri gitulah kan. Kita sebagai orang Islam ni, bila kawan kita cakap tak betul, menjadi tanggungjawab kita, betul kan kamu cakap ni tak betul. Realitinya tidak sebegitu. Tuan-tuan, saya bagi tahu contoh je. Rumah ibadat, walaupun orang Hindu tak lebih kurang ada 1 juta, rumah ibadat kuil mereka yang paling banyak berbanding dengan rumah ibadat yang lain. Ini hakikat dia. Saya kena sebut ini. Rumah ibadat mereka yang paling banyak berbanding dengan rumah ibadat, hatta rumah ibadat Masjid Surau sendiri. Ada sekitar dalam, kalau masuk surau di sekolah dalam 50,000 saja. Masjid Surau yang berdaftar negara kita lebih kurang dalam 32,000. Kalau masuk yang sekolah punya lebih kurang dalam 50,000 saja. Kalau tuan-tuan bandingkan rumah ibadat bukan Islam yang lain, campur Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya, sama ada yang halal ataupun yang haram, yang berdaftar ataupun tidak, hampir 500,000 juta. 10 kali ganda daripada masjid dan surau. Di mana Islamofobia itu? Kenapa dan mengapa Islamofobia ini dicadangkan? Apa tujuan dia? Datuk Seri, kenapa dan mengapa orang Islam yang sepatutnya memperbetulkan keadaan ini tidak berani pun nak menegur? Hanya kerana kepentingan politik. Kita cukup sedih. Saya minta maaf tuan-tuan ya. Saya sebagai orang yang baru, bukanlah baru. Kita lama dah bersunat ni. Nak bagi tahulah tuan-tuan kan. Hampir 40 tahun dah. Kan? Tapi nak ceritanya kita masuk dalam agama ni. Kan? Kita bila dengar perkara ni kita tak boleh. Ini kau orang yang aku nak letakkan kepercayaan menjadi seorang pemimpin. Saya tak boleh. Tuan-tuan, kita sendiri orang Islam yang menambahkan keadaan sebegini. Sepatutnya kita memperbetulkan. Datuk Seri jawab, saya letih saya nak cakap dah. Sila. Terima kasih kepada Prof. Ridwan. Memang nampak macam ahli panel yang keberapa. Apapun, itulah realiti kehidupan kita. Realiti kehidupan kita ni, dia ada, kalau charge, ada positif, negatif. Kalau lelaki ada, kalau manusia ada lelaki dan perempuan. Dia tak ada yang ketiga. Lelaki dan perempuan. Kalau ada pull, ada push. Kalau ada orang macam kita yang nak membawa orang kepada Islam, tidak fitrahnya akan ada orang satu pihak lagi yang akan berlawan bertentangan. Itu adalah fitrah sejak daripada zaman berzaman, daripada zaman Nabi SAW lagi, sebelum itu lagi pun memang begitu dah. Tinggal lagi ialah siapa yang bertanggungjawab untuk nak pull kita yang faham ni, untuk tarik orang kepada kefahaman yang sebenar. Dalam masa yang sama akan ada orang di luar sana yang akan tarik orang supaya tak faham atas sebab-sebab yang berbagai-bagai. Ada dijalankan secara individu. Mana orang yang tak faham tadi itulah, yang pemimpin ke, tak kira pemimpin ke bukan pemimpin ke, yang paling parah kalau pemimpin lah. Sebab dia merosakkan rakyat, merosakkan negara. Ada di peringkat negara pun ada juga yang menekankan, yang membawa agenda antarabangsa Islamofobia. Agenda mereka atas percaturan geopolitik. Saya nak beritahu satu perkara kepada tuan-tuan, para hadirin dan ahli panel. Masa setahun setengah yang pertama saya menjadi Menteri Besar
di negeri Terengganu ni, kita kira negeri Terengganu kita ni 97% orang Islam. Ada 2 insiden apabila ada duta asing yang datang bertemu dengan saya di negeri Terengganu. Insiden yang pertama, saya tak nak sebutlah negara mana, tapi negara luar lah, nama dia duta. Dia mari, dia tanya, apa sebab saudara tidak bersetuju dengan apa dah yang demo ramai-ramai yang kita tentang dulu tu? ICER. Pasal apa tak setuju dengan ICER? ICER ni bagus. Dia duk syarah. Ni duta. ICER ni bagus. Tapi banyak negara Arab pun, dia kata negara Islam yang lain ada yang ikut. Kenapa kamu tak setuju Malaysia supaya ikut? Sepatutnya benda ni lah yang akan membawa Malaysia ke tahap yang lebih baik. Dia tanya saya. Saya kata, negara Malaysia ini dia ada asas kita bina negara kita. Suasana di negara kamu tak sama dengan suasana di negara aku. Negara kami ini kita ada pelbagai priority list yang nak dilaksanakan oleh mana-mana kerajaan. Kerajaan peringkat pusat dia ada priority list nak kena buat. Negeri pun begitu juga. Tidakkah, saya tanya dia, tidakkah awak lihat priority list bagi dalam negara Malaysia ini macam-macam lagi perkara, hidup rakyat yang susah, masalah pendidikan, masalah kesihatan. Your ICER issue tu dah jadi nombor ke berapa? Nombor 50 untuk dibahas dan diperbincangkan. Banyak isu lain yang kita nak bahas, nak kena selesai masalah rakyat. Yang duk sibuk-sibuk nak pergi bahas yang mengenai ICER yang untungnya belum tentu lagi tu buat apa? Lepas tu dia pun ubah tajuk, cakap hal lain. Kerana dia nak cuba membawa agenda dia kepada kita untuk diterima. Agenda antarabangsa, geopolitik antarabangsa. Ada seorang lagi duta yang datang. Dia kata, tidak bolehkah ni bila isu 2 orang yang mengadakan hubungan wanita dengan wanita. Ingat tak ada satu kes pada tahun 2018 atau awal 2019, bila ada 2 orang wanita yang menjalankan aksi lah seksual tu, ditahan, dijatuhkan hukuman. Dia mari, duta tu mari bagi tahu tak boleh ke tidak, lepaskanlah, jangan bagi tindakan pada 2 orang ni. Kerana mereka ini suka sama suka. Saya kata kat dia, negeri dan negara kita ada undang-undang. Negara sama juga negara dia. Tak kira negara mana, Denmark ke, Sweden ke, Norway ke, ada undang-undang. Undang-undang itu adalah undang-undang yang sedia ada. Dah ada undang-undang itu. Bila sesiapa jua melakukan kesalahan, undang-undang itu hendaklah memainkan peranan dia yang bersesuaian dengan suasana masyarakat di tempat yang demikian. Aku tak pernah kacau pun, saya kata kat dia, aku tak pernah kacau pun you punya undang-undang di negara you yang bercanggah dengan kefahaman kami. Ada negara di Skandinavia, kalau kita ambil pembaris, tepuk tangan anak pun tak boleh. Ada kes rakyat Malaysia yang ditahan dalam penjara kerana bukan pukul sampai berdarah pun, bukan berbekas pun, tapi kerana mak ni menghukum anak dia sehingga anak dia sedih. Pergi ke sekolah besok, budak kecil, cikgu tanya kat sekolah, ni negara Skandinavian, apa hal? Sedih. Semalam mak pukul. Dia guna mak pukul, betul satu ayat umum je. Tak adalah pukul ni, sentuh pun dipanggil pukul. Mak pukul semalam. Jadi saya sedih. Hari tu juga polis datang, ambil mak dia, di-charge beberapa hari lepas pada tu dan dipenjarakan. Bayangkan,
Dia nak buat tempat negara dia, kita tak puas hati. Tak adalah kita pergi negara dia, kita pergi komplain kat dia. So apa right yang dia ada, dia mari sini, dia nak komplain tentang apa yang kita buat. Saya jawab begitu, dia pun ubah tajuk lain juga. Dan mereka tak berdiam diri sebenarnya. Nak melaksanakan apa yang mereka buat dan minta kita buat, paksa kita buat. Jadi tanggungjawab kita sebagai kerajaan di peringkat pusat, di peringkat negeri, untuk membagar kefahaman ia Islam yang sebenarnya. Tapi kalau pemimpin sendiri tak faham atau takut atau ada agenda lain, siapa lagi yang rakyat boleh harapkan untuk menjadi pembela mereka? Sebab itulah kita selalu sebut urusan memilih pemimpin, sama ada dalam negara, negeri ataupun dalam persatuan ataupun dalam apa jua organisasi, adalah sangat penting. Memilih pemimpin yang bercakap tidak serupa bikin, tidak mempertahankan agenda yang sepatutnya, siapa yang akan jadi mangsa dan akan parah? Kita semua. Maka berhempas pula lah kita di bawah ini nak melawan Islamofobia, sedangkan orang lain tidak sebegitu. Inilah cabaran yang saya rasa semua di antara kita, semua rakyat haruslah bersama, bekerjasama, bersatu padu untuk sama-sama melawan agenda Islamofobia ini. Allah alam. Terima kasih Datuk Seri. Jawapan Datuk Seri ini sama dengan jawapan pemimpin Qatar. Ni bola sepak ni. Bola sepak lagi. Apabila Qatar dipilih menjadi tuan rumah, pemimpin Qatar kata, kamu datang ke negara aku, kamu kena hormat undang-undang aku, sebagaimana aku pergi ke negara kamu, aku hormat undang-undang kamu. Dia katalah. Jadi bila kami dipilih, ada beberapa perkara yang kamu tak boleh buat. Pertamanya, tak boleh kempen arak, nampak? Tak boleh kempen homoseksual LGBT. Ya, dia bagi syarat tu. Ya, dan pertunjukan itu mesti sesuai mengikut budaya mereka. Tuan-tuan, dia bagi tahu tentang ketegasan Islam terhadap sesuatu isu. Mulanya dunia sinis, tapi bila mereka datang tengok sendiri, baru mereka mendapat gambaran sebenarnya tentang Islam. Ini tanggungjawab kita. Dulu masa Datuk Seri jadi Menteri Besar, saya ikut je Seri. Saya duk fikir kenapa Datuk Seri lantik Dr. Bala sebagai pegawai khas, sedangkan orang India hampir tak ada di Terengganu. Contoh je. Datuk kan ambil dia sebagai ni kan. Sebab saya selalu berforum dengan dia. Banding dengan India, Cina ramai lagi. Betul tak? Tuan-tuan, kenapa ambil Dr. Bala? Rupanya Dr. Bala ni, dia bercakap pasal Islam, lebih Islam pada orang Melayu. Nak ceritanya, dia pertahankan Islam apabila Islam dicaci, dimomok-momokkan. Apa dah lagi kita bercakap tentang Islamofobia ni. Saya bercakap ni betul Seri, sebab saya tengok ni pasal apa lantik Puteri India, ramai lagi Cina situ kan. Tapi tengok pada perwatakan Dr. Bala ni, cara dia bercakap dan sebagainya, soal dia tak masuk Islam tu soal lain. Tetapi dia tampil mempertahankan tentang kebenaran Islam. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Ya, tapi kita sedih. Tuan-tuan ada soalan ke ni? Kejap bagi Tan Sri dulu. Tan Sri. Kejap habis Tan Sri ni kita buka pada soalan. Saya tak boleh terima bila ada Sikitul dan Mandalia ni. Ni di kalangan orang Islam sendiri yang jadi musuh Islam. Kalau Tan Sri cakap pasal Zainis, gerakan Zainis, kita faham. Kita bercakap tentang musuh-musuh Islam, memang kerja dia. Islamofobia ni memang kerja dia. Tetapi bila kita sendiri yang sepatutnya kita mempertahankan, tampil bagi tahu keadaan Islam yang sebenar, bagi dia faham, supaya kalau dia tak masuk pun sekurang-kurang dia tak jadi musuh Islam. Saya tuan-tuan, bila adik-beradik saya, saudara mara dan sebagainya, ya, mengutuk Islam, kata tentang Islam, kita akan tampil bagi tahu.
hakikat Islam sebenarnya macam ni. Contohnya macam ni. Saya bagi tahu. Dulu saya minum arak, masuk Islam tak minum. Tak elok lagi ke? Nampak? Dulu sebelum Islam banyak girlfriend, bila dah masuk satu je. Tak elok lagi ke? Dulu sebelum masuk Islam main judi. Gitulah tuan-tuan kan. Masuk Islam tak main. Logik aja kita bagi tahu, tak bawa Al-Quran lagi. Penghabisnya tuan-tuan tahu anak saudara kan ni masuk Islam dekat 10 orang nak bagi tahu je. Tak pernah pun seru Tan Sri, mari kau masuk Islam, kalau tidak kau masuk neraka. Tak pernah pun saya sebut macam tu. Cuma bagi tahu je logik tentang Islam. Masuk Islam jadi baik. Tu je. Tu je nak bagi tahu dia. Jadi masuk Islam lagi baik lagi jadi anak kepada kamu. Tuan-tuan nak bagi tahu ni. Saya Tan Sri sikit je. 10 adik-beradik saya. Bukan. Hubungan dengan mak bapak tak pernah ada budaya bila jumpa mak bapak ni peluk-peluk, cium-cium dia. Tak ada. Saya ni kalau tak masuk Islam sampai mati, saya tak pernah nak rasa nak pegang cium mak saya sendiri. Sebab kami tak ada budaya macam tu. Nak cerita tentang ni. Kalau saya cerita lagi jadi nombor 3 lah kan. Saya tak ada budaya pada kecil. Diajar cara hormati orang tua, salam mereka, peluk mereka, cium pipi mereka, tak ada. Saya dapat rasa pegang dia, cium mereka bila saya masuk Islam. Saya terang-terang je. Bukan. Sebab itu saya tak boleh kalau orang nak bagi tahu momokkan kita dengan perkara-perkara tak baik, saya tak boleh tahan. Ya. Jadi Tan Sri, bagaimana kita nak kurangkan si Kitol dan Mandalia ni? Letih kita tengok sejarah Melayu ni, ramai sangat si Kitol ni. Dan saya jawab nanti, lepas itu kita buka soalan tuan-tuan. Bila kita, terutama pemimpin lah, kalau kita gelarkan diri kita tu berjuang, kemudian kita peragakan perjuangan kita itu, kita sandarkan kepada kepentingan-kepentingan individu, tapi bukan kepentingan perjuangan. Setiap manusia, setiap orang ada kepentingan-kepentingan diri dia, masalah diri dia, keinginan diri dia. Apabila kepentingan diri, keinginan diri, kehendak diri bertembung dengan keperluan nak menegakkan perjuangan, kita nak ambil yang mana satu? Sepatutnya kita kena menjaga kepentingan perjuangan. Jangan dahulukan kepentingan diri. Kepentingan ummah lebih penting daripada kepentingan seorang manusia. Kepentingan ramai itu mustahak nak dijaga. Sebab itu kepentingan ramai ini, sebagai contoh, orang Islam ramai, berbagai pandangan, berbagai pendapat, berbagai kaum, berbagai etnik, tapi ada pengikat. Pengikat itulah yang dirujuk sebagai tali Allah. Apa dia tali Allah itu? Islam. Jadi kalau kita tegakkan berdasarkan pada Islam, selamat kita insya-Allah. Tapi kalau kita buat keputusan kerana nak menyelesaikan masalah diri kita, dan kita ketepikan kepentingan ummah tadi, maka ini yang berlaku. Kenapa adanya si Kitol ataupun Mandalia? Sebab si Kitol tengok apa kepentingan dia. Dia tak tengok kepentingan bangsa dia. Dia tak tengok kepentingan agama dia. Dia tengok apa yang dia dapat. Sebab itu, apabila dia lakukan sesuatu terutama sekali yang boleh mencerai-beraikan ummah, itu dosa yang pertama sekali. Sebab itu kalau kita nak menegakkan nilai-nilai Islam dalam sebuah negara Islam, pertama sekali orang Islam kena berkuasa. Nak tunjuk Islam baik, nak tunjuk Islam sebagai ad-din, nak tunjuk Islam rahmatan lil alamin, nak tunjuk Islam ini adil, nak tunjuk Islam ini
madani. Tegakkan dulu Islam. Nak tegakkan Islam, titik tolak, orang Islam dulu kena bersatu padu. Sebab itu dalam hijrah Nabi ke kota Madinah, benda pertama yang dibuat, ada berbagai kabilah, ada Aus, ada Khazraj di kalangan Ansar, ada berbagai kabilah daripada golongan Muhajirin. Nabi satukan dulu siapa? Nabi satukan dulu ahli syahadah, orang Islam, Muhajirin dan Ansar. Bila dilihat orang Islam bersatu, maka dan orang Islam ada kekuatan, maka Islam menganjurkan keadilan kepada orang lain. Lalu selanjutnya dibawa orang lain, kerana sewaktu Nabi datang ke Yathrib, setelah ada pengganut agama Kristian, telah ada pengganut agama Yahudi, tapi dalam sejarah menyatakan baik Kristian, baik Yahudi, semua mendapat perlindungan daripada kelompok teras tadi. Jadi kalau kita nak menghalang Islamofobia, pertama pastikan orang Islam berkuasa dalam negara sendiri. Kalau orang lain yang tidak bercita-cita dan tidak berpegang pada dasar Islam, maka dia nak bawa ideologi dia lah. Kalau komunis berkuasa, dia nak bawa ideologi komunis. Kalau sosialis berkuasa, dia akan cuba bawa ideologi sosialis. Sebab dia berjuang kerana itu. Kalau dia orang liberalis, dia akan bawa ideologi dia. Bila ideologi-ideologi yang sebegitu mula dilaksanakan oleh pemerintah, maka tenggelamlah apa yang Islam nak kita lakukan. Apalagi kalau orang Islam terpinggir dan tidak ada kuasa. Jadi pada saya, dalam konteks di Malaysia, Islamofobia hanya boleh terhalang dengan titik yang pertama, orang Islam yang bersatu padu dan Islam yang berkuasa. Seperti mana awal-awal kita merdeka, kita ada kuasa lagi waktu itu, kita menuntut agar British meletakkan Islam adalah agama bagi persekutuan. Itu punca kuasa yang besar. Islam agama bagi persekutuan. Bermakna institusi kerajaan dan pemerintah hendaklah memastikan negara ini tidak menjadi negara sekular, yakni negara yang menghasilkan kehidupan beragama dengan urusan politik. Tapi ada pihak-pihak yang nak mensekularkan. Ada pihak-pihak yang tidak mahu mengiktiraf negara ini adalah sebuah negara yang diberi agama kepadanya. Tapi bila orang Islam tadi berpecah, orang pun dah jadi keliru. Jadi itu pada saya titik tolak yang pertama. Malah saya kata tadi, kalau dalam negara kita, bila kita berkuasa, kita dapat menjalankan undang-undang yang bersesuaian dengan kita, rakyat yang berbagai kaum. Sebenarnya apa yang Yang Amat Berhormat sebut tentang undang-undang di setengah negara itu, saya terlibat. Kebetulan orang yang terbabit dipenjarakan itu orang Terek, diperingat. Dia pergi ikut suami dia di sebuah negara Skandinavian. Dia mengajar anak dia sembahyang, anak dia baca Quran, macam keluarga-keluarga lain juga. Lalu dalam proses tu ada latan sikit, adalah pukul kau cubit sikit, ya. Dan saya pergi, bila dia masuk penjara, saya pergi ke negara tersebut, minta kebenaran, nak jumpa dengan yang kena penjara tu. Dan saya tanya pada dia, saya pergi sendiri, ya. Dan saya tanya pada dia, bagaimana benda ni boleh terjadi, sedangkan dia seorang yang bertugas bagi pihak negara, cuma dia tak ambil diplomatic status. Dia tak dapat diplomatic status kerana dia kerja dengan tourism Malaysia. Lalu dia ceritakan, dan kita pergi nak tolong ni. Tapi nak tolong macam mana? Undang-undang negara tu dah begitu sifatnya, maka kita kena terima. Jadi supaya juga dalam negara kita, hanya kalau kita berkuasa, kita dapat mengadakan peraturan
dan undang-undang dalam menegakkan syiar Islam supaya dapat kita pancarkan kepada dunia Islam di Malaysia itu membawa rahmatan lil alamin. Sebab tu juga ini satu cabaran lah. Dekat Malaysia, yes and no lah sekarang ini. Sebab kuat juga pihak-pihak yang cuba nak membawa ideologi mereka masing-masing. Tapi negeri-negeri yang kita berpeluang mentadbir ni, kita kena cabar diri kita sendirilah. Supaya kita boleh tunjuk contoh yang baik. Lah ni pun kita tunjuk dah. Tapi kadang-kadang dinafikan oleh orang kita sendiri. Kalau bercakap soal roboh kuil ni, saya tak ajar dengar lagi di Terengganu roboh kuil. Saya tak ajar dengar negeri yang berkata Pah roboh kuil. Saya tak ajar dengar lagi apa di negeri Kelantan roboh kuil. Hak banyak roboh kuil di Selangor. Sejak saya jadi pegawai Dewan Bandaraya dulu, sampailah waktu saya dalam kabinet, waktu duduk sama-sama dengan Datuk Sri Zamir Velu, ada je isu masalah kuil kena roboh. Saya tak sekomen lah itu tu, takut masuk dalam 3R. Cuma nak kata setakat saya tahu, tak ada negeri yang diperintah oleh kerajaan Islam, baik PAH, PAH Kelantan, Terengganu ataupun Kedah, yang merobohkan. Tapi kalau Kelantan, Komsa ada. Saya buat, orang kata lawak lah. Di Kelantan tu, daripada patung Buddha tidur, bangun jadi patung Buddha duduk cokoh, lalah baru ni bangun bekas duduk cacat. The sitting Buddha tu, the biggest in Asia. The sleeping Buddha, the longest in Asia. Tak ada di negeri Pulau Pinang, tak ada di negeri Selangor, ada di Kelantan. Bapa tak roboh ya? Sebab itulah Islam. Lakum dinukum waliyadin. Kenapa tak beri gambaran tu? Ayat tu kita baca sama kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Paling comel sekali. Beritahulah pada orang-orang kafir, aku tidak akan semua apa yang mu semua, mu tak semua apa yang aku semua. Aku tak ibadat cara mu beribadat, mu pun tak akan beribadat cara aku beribadat. Lakum dinukum waliyadin, bagi mu agama mu, bagi aku agama aku. Inilah paling cantik sekali deklarasi. Tapi orang Islam sendiri pergi menyokong ayat-ayat termasuk dalam tadi. Kalau ada gelombang hijau, kalau dia tak suka pada kuih, dia akan robohkan kuih. Partnernya bercakap. Ada orang Islam di sebelah dia. Tak betul. Kalau ada benda tak berlaku angin dia, pukul 3 malam, ingat ada. Kenapa? 3R. 3R terlanggar 1R. Pukul 3 pagi, ingat ada. Padahal, hak nak kena ingat tu bukan jenis lari. Undang-undang yang dikatakan langgar tu pun maksimal fine RM5,000 ya. Bukan juta, RM5,000 ya. Orang tak lari takut bayar RM5,000 ni. Bapa tu? Kerana ada niat-niat yang lain lah. Tapi orang yang kata akan rutuh kuil, kalau mari gelombang hijau, tak ingat lagi pahlawan ni. Kita maaf sebut ni. Yang berkuasa datang itu bukan orang Islam. Macam mana nak menghapus Islamofobia? Orang menyindir begitu, ya sudah tentu yang kena sindir itu adalah Islam. Kita permisif. Tapi orang lain yang sama, kita hunggah gitu. Tak tahu lagi setara mana. Jadi, waktu saya sebut tadi, masalah Islamofobia ini, selain daripada orang yang memang ada sikap permusuhan, yang menjadi masalah itu sebab kita sendiri. Bahaya perkara ini untuk masa akan datang ialah apabila berlaku kekeliruan di kalangan orang Islam itu sendiri. Makin lama makin berasa tak confident. Makin lama dia ahli syahadah,
Dia mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi akidah dia tu goyang. Mengucap, dia mungkin sembahyang, tapi dia tidak dapat nak terima Islam secara total. Tidak terima Islam sebagai way of life. Dia rasa Islam tak layak memerintah. Sedangkan kita kata Islam itu datang dalam bentuk yang lengkap. Takkan kita tak yakin? Kalau tak yakin, artinya tak yakin pada Quran. Hal itu sudah menjejaskan iman kita. Ya, bila diisytiharkan, Islam itu adalah agama yang telah disempurnakan, yang lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Islam itu ia telah diisytiharkan oleh Allah begitu. Tapi hak ragu itu siapa? Orang Islam sendiri. Sebab itu adalah sangat penting orang Islam kena bersatu sebagai rule nombor 1. Kalau tak bersatu, tak kuat. Tak kuat, tak ada kuasa. Bila tak ada kuasa, tak boleh nak tunjuk contoh Islam yang bagaimana. Ya sebenarnya tidak perlu ditakut-takutkan. Sebab cara terbaik hatta zaman Rasulullah ialah dengan kita tunjuk contoh yang baik. Dan kita akan ada peluang untuk berbuat demikian kalau kita dapat kuasa berada di tangan orang Islam. Dan walaupun kita guna istilah kuasa berada di tangan orang Islam, jangan pula ditafsirkan, oh kita ni tak seterima orang bukan Islam, tidak berada dalam kuasa. Tidak begitu. Sebab Islam telah menggariskan kaedah. Menggariskan kaedah. Hak jadi problem ni, tenai tu baik, tolak Islam, akak hak bukan Islam. Tapi kalau Islam memimpin, ada tempat bagi orang-orang lain juga. Ya, jadi problem ini ialah kita mengenepikan sahabat dan rakan ya Islam, kita memfarakah. Kemudian kita mengangkat tu pula orang yang kita tahu mempunyai rekod dan sejarah yang tidak nak menjunjung, apalagi kalau menentang nilai-nilai Islam. Maka Islamofobia akan subur dalam keadaan yang lagu tu. Allah ni pun kita boleh tengok dah. Dah boleh tengok dah. Ayat-ayat Allah ni ialah kononnya perpaduan untuk menentang ekstremisme. Mari dah tu. Dia buka jendela nak cuba gambarkan kalau ada green wave, kalau ada Islam memerintah, maka akan ada Taliban, akan ada ekstremisme. Siapa je buka pintu? Orang Islam buka pintu. Maka yang akan jadi keliru tu adalah orang Islam sendiri. Dan bila berlaku keadaan yang sedemikian, maka kedudukan Islam di masa akan datang akan jauh menjadi lebih terancam. Bukan saja setakat Islamofobianya, tetapi juga keadaan yang lebih buruk daripada kesan Islamofobia. Sebab Islamofobia rasa takut orang yang bukan ahli syahadah boleh kira lagi. Tapi kalau Islamofobia itu jakit kepada hati-hati ahli syahadah, maka dia sendiri berasa tak yakin, dia sendiri berasa Islam bukan penyelesaian kepada masalah, maka tak ada makna lagi Malaysia dipanggil sebuah negara Islam. Mungkin nak buka soalan. Terima kasih Tan Sri. Saya nak buka peluang ni kepada saudara-saudari, ada sikit masa lagi untuk bertanyakan soalan. Saya pun tak boleh lama-lama juga, flight saya 6.40. Baik. Malam sebelum tu sampai saya fikir ni, saya nak cakap sikit ya. Malam tadi saya ikuti wacana secara langsung daripada negeri Kelantan TV. Pandangan wacana pasal bukan Melayu, wakil Siam, wakil India, wakil Cina pasal keadaan di Kelantan lah. Saya pun nak terdengar dia orang nak cakap apa pasal kehidupan mereka di Kelantan ni. Kok adalah benda-benda yang dia tak puas hati kan. Sebab kalau ada disebut tu, saya nak masuk dalam YouTube dia, saya nak bagi pandangan saya. Yang apa yang ada di Kelantan tu, daripada Buddha baring, Buddha duduk, Buddha berdiri, sudah terlebih beri dah. Orang tak ramai, patungnya banyak dan tinggi. So dia, pada saya Tan Sri, terlebih dah. Tapi itulah sifat orang Islam, punya baiknya. Saudara pergi ke China, masjid dulu berpuluh-puluh ribu. Sekarang ni tinggal berapa je?
pergi ke negara India. Bukan kita nak sentuh pasal 3R. 3R ni kalau tak boleh sentuh, nak cakap apa kita ni? Nak kena sentuh lah sikit-sikit. Benda betul, katakan betul. Tak betul, kata tak betul. Saya berani mengatakan, standing Buddha tu paling panjang di Asia Tenggara tu. Tentang nak cari kat mana ni? Dalam negara Islam ni, negara Kelantan yang Buddhanya 5% je. Yang duduk, masa pelajar saya buat kajian Tamadun Islam, Tamadun Asia, saya sengaja suruh diorang masuk buat kajian tau. Yang duduk tu bukannya satu, banyak. Yang berdiri bacok tu, satu. Saya pergi Kelantan terkejut beruk kita. Ya Allah, tingginya. Setinggi pokok nyong. Nak ceritanya, ini saya kata dalam hati, saya kata, dah terlebih beri dah. Tuan-tuan nak kata apa lagi? Sebab itu 3 panel semalam saya dengar aja. Semua yang kata baik-baik aja. Mana Talibannya? Tu yang nak sebut kadang-kadang. Nak sebut je perkataan kepala bapa engkau Taliban. Gitu kan. Kadang-kadang sakit hati ya tuan-tuan ni. Nak keluar je perkataan-perkataan macam tu kan. Tanya soalan ni sila. Mic ada kiri kanan tu sila. Dah ada dah? Sila. Saya yang tak nampak. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Naraza bin Muda, salah seorang daripada ribuan aktivis anak penuh Felda. Saya tertarik dengan perbincangan pada petang ini, Islamfobia dan membina Malaysia sejahtera. Saya mengambil di belakang, membina Malaysia sejahtera. Daripada sisipan ahli panel tadi, dia disebut di situ ialah orang Islam sendiri itu yang mengotorkan Islam itu sendiri. Jadi saya memilih mengambil bahagian untuk ajukan soalan sedikit ialah bagaimana keadaan waktu ini orang Melayu itu sendiri yang merosokkan Melayu itu sendiri. Jadi saya tujukan kepada Tan Sri Datuk Seri Panglima Tuan Haji Anwar Musa dengan isu yang agak panas. Dikabarkan Tan Sri Muhyiddin Yassin akan dalam proses untuk menyaman Perdana Menteri yang berkaitan dengan satu ucapan Perdana Menteri pada 7 Julai di Maik Serdang. Iaitu yang mengatakan Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Tan Sri Datuk Seri Muhyiddin Yassin, PMX ke-8 telah menipu peneroka Felda dengan dia tak buat apa pun, dia isytihar je hutang Felda. Dan hari ini ada Datuk Seri sendiri mengeluarkan kenyataan dan dijawab panjang oleh Dr. Marzuki Muhammad, bekas ketua setiausaha pegawai peribadi Tan Sri semasa Perdana Menteri lah. Jadi setuju tak kalau saya katakan UMNO sebenarnya Tan Sri, walaupun Tan Sri dah bertukar baju, gambar di dalam belakang tu macam masih UMNO aja. Setuju tak Tan Sri? Saya katakan bahawa UMNO tak pernah selama ini mendesak hutang peneroka dimansuhkan. Tak pernah, tak nampak kenyataan tu. Yang mendesak hutang peneroka dihapuskan ialah datang daripada kalangan-kalangan kita, orang PAS dan juga NGO. Anak-anak peneroka Felda sendiri yang melihat berlaku satu perkara yang sangat orang kata pelik lah. Kenapa hutan peneroka begitu banyak, sedangkan pengurusan ini diurus tapi oleh pihak Felda, bukan JKK di kampung, bukan diurus oleh ketua-ketua peneroka. Ini diurus oleh organisasi Felda yang besar, yang hebat. Jadi setuju tak Tan Sri? Saya katakan UMNO selama ni tak pernah mendesak perkara yang saya sebut tu. Dan cuma ialah dilaksanakan bila UMNO dah jatuh, PF dah jatuh, PF pun tak mampu melaksanakan penghapusan hutan peneroka sebab dia melibatkan jumlah yang besar, 8.3 hingga 9 bilion yang disebut. Tapi tak mampu. Tapi bila PN ambil alih, Perikatan Nasional ambil alih dan UMNO ada di situ, di sana dilaksanakan, alhamdulillah. Jadi soalan kedua, untuk makluman Tan Sri,
Tan Sri sedar ke tak, dalam daripada 112,368 peneroka ni, yang Tan Sri sebut sendiri ada 98,000, 99,000 menandatangani bersetuju skim penghapusan hutang ni ataupun skim wajar ini. Di sana ada 14 hingga 15,000 peneroka Felda yang sebenarnya yang berdikari. Tapi kenapa mereka golongan ini dikelabukan? Golongan inilah 14 hingga 15,000 ni sebenarnya Tan Sri, daripada 112,000 tu, mereka ni tak ada hutang pun. Sebab mereka mengurus sendiri. Ya, daripada awal, replanting, daripada tanah semula mereka urus sendiri. Mereka jaga. Langsung mereka tidak ada hutang. Bahkan bila hasil buah meningkat, mereka mampu mencapai pendapatan yang sangat besar. Kenapa ini tidak dikelabukan? Dan saya pendekkan sebab ramai lagi. Soalan ketiga. Hari ini keluar kenyataan berkaitan kenyataan PMX tentang dakwaan. Selepas kecoh daripada sebahagian petikan PMX sendiri itu, Perdana Menteri boleh berlawan dengan bekas Perdana Menteri, menuduh Perdana Menteri itu berbohong. Jadi pandangan Tan Sri bagaimana sikap seorang Perdana Menteri ini? Kalau inilah, ayolah nanti jadi taruhan. Baik. Itu Soalan terakhir. ada 4. Okey. Soalan terakhir. Yang keempat. Setujukah Datuk Tan Sri dengan pandangan saya pelantikan Datuk Sri Sabri Cik ini menggantikan Datuk Sri Idris Yusof sebagai pengurus Felda, walaupun kedua-duanya orang Terengganu? Adakah agenda UMNO sebenarnya untuk merampas Parlimen Felda? Baik. Daripada 54 Parlimen tu, daripada 6 yang kita menang sebelum-sebelum ini, meningkat 20. PRU yang ke-15 pun ni, Datuk Sri, kita menang 52 Parlimen kawasan Felda. Barisan Nasional hanya 2. Jadi pelantikan Datuk Sri Sabri Cik ini adalah agenda untuk, ni diucap oleh Presiden UMNO sendiri, untuk merampas kembali kursi ini. Jadi duduk balah dalam situasi Melayu Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih. Oleh kerana soalan itu dituju khas pada Tan Sri, 4 soalan Tan Sri. Kalau lupa saya ingatkan. Sila. Pertama, saya rasa orang Terengganu tanya soalan tu, jawapan pun dia tahu dah. Kebetulan banyak faham tentang Felda ni orang Terengganu. Sebab Felda ni sama-sama pun duduk bawah orang Terengganu. Datuk Yusof Noor jaga Felda orang Terengganu, Datuk Yeh orang Terengganu, sekarang Sabri Cik orang Terengganu, ya. Tapi saya tak menafikan walaupun begitu sekali Felda duduk di bawah pemimpin-pemimpin UMNO. Hakikatnya UMNO kebimbangan. Sebab Felda learning tak serupa mula. Orang Felda learning kalau lama kau cerdik, kalau lama kau cerdik, kalau lama cerdik, bila dia cerdik, dia tak sokong UMNO belah mana. Untuk soalan yang pertama tu, saya cuma boleh jawab berdasar pada fakta setakat yang saya tahu. Sebab saya tak boleh claim saya tahu banyak sangat. Cuma apa yang saya tahunya ialah keputusan untuk menolong peneroka menghapuskan hutang ni hanya berlaku selepas kabinet yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin membentuk satu jawatan kuasa yang dipengurusikan oleh Tan Sri Wahid Umar untuk cadang pada kerajaan lagu mana cara untuk, cara ringkasnya, lagu mana cara untuk nak membantu memulihkan Felda. Sebab bila sebut Felda ni dia banyak isu. Jadi jawatan kuasa tu dibentuk buat kajian. Isu hutang peneroka satu daripadanya. Isu FGV yang telah dipublic listed-kan satu daripadanya. Isu Felda, keuangan Felda membuat berbagai-bagai pinjaman dengan institusi bank kewangan juga antara perkara-perkara yang dibincangkan. Pada bulan Oktober tahun 2020,
kebetulannya hamba pun menteri juga ketika itu. Maka hamba boleh mengesahkan satu kertas jemaah menteri telah dibawa. Sebab putusan gini, kalau kita bisa jadi Perdana Menteri pun tak boleh buat seorang. Walaupun kita jadi ada perkataan act sebagai seorang bisa lah tak. Mentadbir negara ni ada kaedah dia. Perkara-perkara dasar dia kena bawa pada jemaah menteri. Dan setakat hamba tahu, Perdana Menteri yang bawa tu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bila? Kata silap hamba, bulan 10 lebih kurang tahun 2020. Bawa ada kajian yang teliti, bawa perakuan dan kabinet secara kolektif bersetuju dilaksanakan plan memulihkan keadaan Felda. Satu daripada perakuannya ialah setelah mengambil kira berbagai-bagai faktor, bersetuju supaya hutan peneroka ini dianggap sebagai bad debt dan perlu dihapus kira. Dan setelah keputusan itu dibuat, tindakan terus diambil, termasuk sewaktu Tan Sri Dr. Yusof jadi menteri, jadi pengurusi Felda. Daripada jumlah 114,000 peneroka, 98,000 lebih peneroka telah pun menandatangani surat cara bersetuju dengan terma-terma yang telah ditetapkan untuk penghapus kira hutan-hutan mereka. Dan pada tahun 2022, suatu Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, ahli Parlimen Tanjung Maling daripada PH tanya soalan bertulis. Dan kerajaan telah beri jawapan juga secara bertulis dan mengesahkan bahawasanya penghapusan hutan peneroka telah pun dilaksanakan. Dan ada rekod dalam Parlimen. Tetapi agenda untuk menyelamatkan Felda itu, apa kata tadi, dia ada berfasa-fasa. Satu daripadanya ialah bila hutang dihapus kira, Felda hilang pendapatan. Sekarang dia boleh kutip BT. Dan oleh kerana Felda juga ada beberapa komitmen lain, Felda memerlukan pada satu model keuangan untuk diselamatkan. Satu daripadanya ialah dengan melancarkan sukuk, menerbitkan sukuk. Dan untuk menerbitkan sukuk tak boleh buat sekaligus sebab memerlukan jumlah yang banyak dalam tempoh yang panjang. Lalu tahun 2020 lagi dalam Kertas Kabinet itu telah pun dipersetujui dilancarkan sukuk bernilai 10 bilion dibuat dalam masa 10 tahun dan diterbitkan sebanyak 1 bilion tiap-tiap tahun selama 10 tahun. Maka keputusan buat tahun 2020, 2021 waktu bid dah sekali. Menteri Keuangan lah saing, Zafrul. 2022 waktu bid dah sukuk yang kedua. 2023 Menteri Keuangan bertukar. Orang halal dah pula fire ke dia. Maka dia pun saing. Sukuk yang ketiga. Daripada jumlah nak capai ke 10 tahun, 10 bilion tadi. Tapi toh lagu mana Perdana Menteri kali sibuk doa duk sarah kali bertukar fire hok mari itu. Bila dia saing, dia kata dia saing penghapusan hutang peneroka. Itu tidak benar. Hutang peneroka sudah pun dihapus kira. Tahun 2021. Berapa lama? 98,000 peneroka.
Sukuk bagi menyelamatkan Felda telah pun dikeluar berperingkat-peringkat 2 round waktu beda. Hak ni round ketiga. Ya baru ditandatangani. Yang ini Perdana Menteri upload dalam Facebook dia. Tapi kita ni bila Perdana Menteri kecek, kena duk alik caya dululah. Amor pun tadi adalah kereta lah mari. Buka Facebook tengok. Perdana Menteri upload dokumen dia sign. Oleh kerana benar terlibat juga Amor, kerana Amor terlibat dalam kabinet, dia buat putusan, takut-takut tak betul alik kita, Amor pun cek buka, betul ada Perdana Menteri sign, ada gambar kulit agreement tu. Pama tengok situ, ya sign juga. Datuk Ye, Datuk Degeri Yusuf, kau upload hari ni. Ambo pun telefon ke Datuk Degeri lagi ni. Dah ambo pun jadi ragu dah ni. Moga Perdana Menteri kecek tak kaya berlawak. Tak. Ataupun sepatutnya Perdana Menteri tentu tak berlawak. Dan dia upload sendiri. Ambo jadi was-was lah. Bila was-was, kena cek. Sebab kita ni malam-malam cara. Mari pak lagi dia mau tanya. Kalau dia mau tanya, kawai jawab tak betul, boleh nyo kawai jadi Sanusi nombor 2. Mau fitnah misalnya. Dan bila bertanya dengan pegawai Felda dan bertanya dengan Datuk Ye, baru hari ini ni, Datuk Ye mengesahkan pahaman Amor itu betul. Iaitu soal hutang peneroka dibetulkan dalam kabinet, diluluhkan dalam kabinet, dibawa oleh Tan Sri Muhyiddin dulu, sudah pun selesai. Hak PMX sign, hak tubik dalam Facebook hari ini adalah dokumen mengenai pengeluaran sukuk, bukan penghapusan hutang peneroka. Duk balas apa jadi budak ni? Duk balas badi kena nama supaya orang Felda sokong kau guana. Carilah modal-modal benda lain. Banyak lagi boleh buat untuk orang Felda tu. Kalau nak ambil hati orang Felda. Amba rasa isu ni patut bala malu kepada dunia. Orang tengok Perdana Menteri Malaysia ke Bekah timbalan Perdana Menteri Malaysia duk balas benda tak pada balas. Benda hak jelas. Jadi pada hamba-nya setakat tu saja boleh jawab. Berdasar pada pengalaman hamba, benda tu mari teka hamba jadi menteri, ada dalam kabinet, hamba boleh mengesahkan. Dan kabinet tu kalau hamba tak tukarlah, kabinet tu pengurusinya Tan Sri Muhyiddin. Ada juga nama Anwar dalam tu, tapi Anwar Musa, Anwar Ibrahim tak ada situ. Tarikhnya lebih kurang 14 hari bulan 10. Lebih kurang. Kamu tak ingat. Lepas tu tahun 2021 tu dilaksanakan. Maka telah selesai penghapusan hutang peneroka. Hak tak selesai lagi ni suku. Berapa? 10 tahun. Kalau lepas ni Menteri Kewangan tukar pula tahun depan. Katakanlah tahun depan ni tukar pula KJN, naik Menteri Kewangan lain. Katalah Menteri Kewangan itu Datuk Sri Samsuri lah, katakan. Tak boleh, dia Menteri besar dah. Katalah Profesor Ridwati lah jadi Menteri Kewangan. Menteri Kewangan masa tu kena saing pula. Benda hak serupa saing. Hak saing dah tu apa? Tiap-tiap tahun 1 bilion. Sukup tu. Hak PMX saing ni bukan PMX, Menteri Keuangan tahun ni. Saing disaksikan oleh pegawai bahagian belajar ke kapal bawah tu. Jadi dia saing tu berkaitan dengan sukuk yang ada tiap-tiap tahun. Hak dia saing tu tahun yang ketiga. Bukan saing menghapuskan hutang peneroka. Hutang peneroka telah pun dihapus kira dan telah dipersetujui, telah dibuat agreement, alik si berhutang dan si pemiutang sudah sign dokumen, sudah endorse, selesai tahun 2021 lagi. Jelas ke tak tu? Amat jelas lah. Kita boleh bincang tajuk negara hak lain, hak lebih besar. Ambo bimbang ni kalau Perdana Menteri main duk tukar sokmo ni. Baru ni dia telefon, dia kata dia kecek dengan Elon Musk. Kecek dengan Elon Musk. Ni token besar di Amerika. Hak ada kereta elektrik Tesla. Dan juga ada apa ni? Starlink. Internet.
Gagap Soho lah sebenarnya. Boleh kecek dengan Elon Musk. Sebenarnya tak Soho pun. Tahun lalu Azmi Ali gidah ke pejabat. Gibicadah benda ni. Gibicadah. Lepas tu Elon Musk SpaceX atau orang mari jumpa Amor di kementerian. Bicara dengan KSU dah. Tapi kerana kita faham tuan-tuan, bila riwayat tiba-tiba nak beli 40 peranti untuk ambil nak bantu budak universiti nak dapat internet lebih laju, bunyi comel lah nak bantu budak-budak universiti. Tak. Tapi sekali lagi tukar stesen itu Amo tidak salah Perdana Menteri. Amo harap pegawai hak tolong Perdana Menteri itu tolong ratan sikit. Sebab kita ni jadi menteri, panas sama mana pun kena gantung ke pegawai. Amo jadi menteri 4 round. Amo ngaji 3 butir universiti. UTM, Sofia University Jepun, University College London. Professional town planner. Tapi bila jadi menteri kena gantung ke pegawai. Kita bukan tahu semua. Sebenarnya Starlink ni semua orang pun faham. Berdasar pada low earth orbit. Satelit duduk pada orbit yang rendah. Dia kena pasang beribu-ribu satelit di angkasa tu. Satu daripadanya untuk perkhidmatan broadband lah. Benda lagu tu cuma digunakan untuk kawasan-kawasan hak tak ada line. Hak tak ada fiber, hak tak ada network, fiber network. Dia panggil fixed line broadband. Sebab nak internet laju ni tak boleh lawan dengan pasal kabel-kabel fiber yang boleh bawa load yang dengan laju dan data volume yang besar. Universiti kita ni semua ada kawasan, ada dah fiber tu. Kalau nak tolong budak universiti, WPT banyak ke universiti, upgrade dia punya bekalan. Bukan dengan guna satelit. Kalau guna satelit, student ada 20,000 orang, tak elok. Kita selama ni KJL pakai satelit ni untuk kawasan pendalaman, kampung orang seli, tempat tak siapa nak tarik wayar, tempat yang tak ada fiber optik. Ini contoh kalau banyak acap doa Perdana Menteri jadi kecek, benda tak berapa betul, kita bimbang sikit. Betul acap kali berdoa dah. Hafelda satu hal, internet ni satu hal, sebelum pada ni banyak lagi lah. Hal-hal lain, kita bimbang takut satu hari dunia tengok Perdana Menteri kita tak kompeten. Jadi bila kecek, bila Perdana Menteri kecek, satu dunia akan tengok gapo dia kecek. So kalau wap sahih banyak berdoa, dan tiap-tiap kali wap sahih tu, semua hadis-hadis hak jadi tak sahih, maka keyakinan masyarakat, keyakinan pelabur kepada negara akan menjadi lebih buruk lagi. Tak tahu gapo soalan tadi tu. Amo jawab jadi lain macam-macam. Ya. Tak belakang Dato'. Tapi itulah lebih kurangnya. Tapi amo boleh mengesahkan dari tajuk soal Felda tadi. Amo rasa Perdana Menteri kena buat penjelasan kepada rakyat. Dia rasa dia kena mengaku dia telah khilaf dalam posting dia, bahawasanya yang dia tanda tangani itu adalah dokumen berkaitan dengan penerbitan sukuk, bukan menandatangani dokumen bagi menghapus kira hutang-hutang peneroka yang telah diselesaikan pada tahun 2021. Okey. Saya nak sambung sikit apa yang dijelaskan oleh Tan Sri tadi. Saya rasa semua orang faham belaka dah apa yang disebut oleh Tan Sri mengenai kes Felda, kes perbualan dengan Elon Musk. Cuma saya nak sebut kepada semua rakan-rakan sekalian, sekiranya berlaku di negara luar, seorang pemimpin nombor 1 bercakap dengan gaya yang tidak betul, saya rasa lama dah balik awal. Kita ni bertuah lah tuan-tuan. Walaupun pemimpin boleh bercakap macam-macam, boleh bercakap
tak betul, tapi masih lagi mempunyai pemimpin yang demikian. Contoh, ini contoh British politik. Kalau tuan-tuan masih ingat, Perdana Menteri Britain Boris Johnson, hok rambut sepuluh batang nyapu tu, rambut reseng macam batang nyapu tu kan, macam tu nyapu tu. Dia salah seorang Perdana Menteri Britain yang berjaya menyelesaikan isu Brexit. 2 orang sebelum pada waktu itu, Cameron dengan Hak Puai tu tak dapat nak selesai masalah keputusan rakyat Britain sama ada duduk dalam European Union ataupun keluar daripada European Union. Keputusan boleh buat, dia buat dah nak keluar, tapi nak selesai masalah perundingan dengan Eropah tak selesai. Sehinggalah Johnson menjadi Perdana Menteri. Dia dapat selesai. Maknanya dari segi bagus, dari segi kemah buat kerja, selesailah bagi kita. Tapi dia buat satu kesilapan. Selepas daripada selesai Brexit ni, bila berlaku COVID, semasa PKP, di England pun ada PKP juga. The whole keseluruhan United Kingdom ada PKP. Tak boleh boleh pergi office tapi tak boleh buat sebarang majlis. Mesyuarat pun ada syarat-syarat dia, berapa orang je boleh ada. Dia buat satu ketika, Boris Johnson ketika berada di Downing Street. Ini bukan pergi pejabat luar ni. Di Downing Street, pejabat Perdana Menteri mengadakan perbincangan dengan pegawai-pegawai dia mengenai COVID. Apa nak dibuat, hal ekonomi dia buat macam mana. Kebetulan ada seorang pegawai dia tu birthday, tarikh lahir. Maka dia ambil kesempatan duduk ramai-ramai gitu, bukan sambut birthday, ada menyanyi-nyanyi, tidak. Sekadar nampak bersama dan adalah ucapan-ucapan sikit. Saya rasa tak sampai 20 orang, ada dalam 10 orang begitu saja pegawai-pegawai yang terlibat dalam di Downing Street pada waktu itu. Selepas habis COVID, maka ada pihak yang membawa kes bahawa Perdana Menteri telah melanggar undang-undang yang dia buat sendiri. Perdana Menteri langgar undang-undang. Dia kata tak boleh berkumpul buat parti, dia buat. Disebut begitu. Dia kata saya tak buat. Saya pergi memesyuarat untuk bincang COVID pun. Lepas tu ada seorang, macam cerita tadi lah, ada seorang birthday dia terpaksa, jangan kita wish birthday, minum sama-sama. Bagi mereka ini, itu pun salah. Kerana Perdana Menteri kata tak boleh buat apa-apa. Akhirnya dia ditekan. Lepas ditekan, nak dibawa ke jawatankuasa Parlimen. Ditekan dalam parti dia sendiri sehingga dia terpaksa melepaskan jawatan. Tak selesai lagi. Maka selepas dia tak jadi Perdana Menteri, orang lain jadi Perdana Menteri, maka dibawa dia tu ke jawatankuasa Parlimen. Dia buat satu macam inquiry. Nak menentukan dia berbohong atau tidak. Bohongnya bukan bohong sampai berbilion-bilion. Bohong atau tidak itu sama ada betul ke tidak. Dia tak buat, dia parti itu bukan satu parti. Itu hanya kebetulan. Maka dipanggil. Saya dengar pembicaraan dia di kalangan ahli-ahli parlimen itu dengan macam-macam pihak jadi saksi dan sebagainya, dan dia mempertahankan bahawa dia bukan buat berparti. Dia hanya wish birthday kepada pegawai dia. Dudang, maka dia buat keputusan apa yang dibuat itu salah. Dia telah membohongi parlimen. Bila ditanya dalam parlimen, dia membohongi parlimen. Akhirnya atas tekanan dia meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen. Pelawak dia tu, kalau kita kira orang politik kona je tu, kona baring je tu, bukan apa-apa pun. Tak melibatkan apa-apa dasar negara, tak melibatkan apa keuangan, hanya nak tunjuk bahawa Perdana Menteri tak boleh kona. Kalau cakap kata A, kena A. Suruh rakyat buat A tapi dia buat B, tak boleh. Walaupun tak melibatkan apa-apa. Bukan selepas Perdana Menteri buat majlis Downing Street itu,
di pejabat Perdana Menteri tiba-tiba naik mendadak COVID ke ataupun ekonomi jatuh ke, tak berlaku demikian. Itu pun dalam politik negara mereka dikira sebagai mengelirukan parlimen dan boleh diambil tindakan dan telah diambil tindakan. Kalau kita ni, saya tak tahu nak kata apalah. Mengelirukan ke alik sana, mengelirukan, wallahu alam, tapi itulah ajaibnya negara kita ini, wallahu alam. Terima kasih Datuk Seri. Saya rasa cukup dah kot perbincangan kita pada petang ini. Cuma saya nak simpulkan begini sajalah. Mudah dalam nak membina negara sejahtera ni dan kaitkan dengan Islamofobia ni. Carilah pemimpin-pemimpin yang tidak berbohong. Gitu kan? Jadi carilah PRN yang melibatkan 6 negeri ni, tuan-tuan dan puan sekalian ya, yang akan berlangsung tidak lama lagi 12 hari bulan Ogos ni, saya rasa sudah terang lagi bersuluh mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang berbohong, mana yang tidak berbohong. Kalau asas pemimpin itu berbohong, jangan tuan-tuan harapkanlah untuk membina sebuah negara sejahtera. Pada awal saya sebutkan tadi, konsep ilmu ini asasnya kena benar. Kalau dia lari pada kebenaran itu, maka segala apa yang dibuat itu akan menjadi tidak benar. Kalau asasnya berbohong, sampai ke depan mana pun dia akan berbohong. Apakah ini yang dikatakan sebagai narcissism ini? Ini saya takutlah ada satu lagi penyakit psikologi yang disebut sebagai narcissism. Dia nak portraykan dia itu bagus, sentiasa mendapatkan perhatian, maka dia terpaksa melakukan sesuatu untuk mengaburi mata rakyat. Ketika saya belajar sains politik dulu, buku asas yang saya baca adalah The Prince, karya Machiavelli. Antara kata-kata dia kata untuk memastikan aku terus berkuasa, maka caranya tidak lain melainkan the end justified the means. Maknanya matlamat menghalalkan cara. Dan ini sedang berlaku dan akan terus berlaku. Terpulanglah kepada kita untuk menentukannya. Saudara-saudara sekalian, itu sajalah kot ya perbincangan kita pada petang ini. Saya mohon maaf sikitlah, saya terpaksa berlari ke airport, saya nak balik. Ya, segala yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang pada diri saya sendiri. Dengan izinnya juga, terima kasih kepada semua yang terlibat, terima kasih kepada semua yang sudi menghadiri majlis pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.